Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Hari ini kita mulakan semula kelas kita yang bertajuk penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Okey, langkah yang pertama iaitu kita kena tahu apakah perlu yang kita buat. Okey, sini cikgu dah senaraikan. Yang pertama kita baca soalan, tengok apa kehendak soalan, apa arahan soalan. Kemudian hati-hati dengan tempoh perakaunan supaya kita senang nak mencari tempoh dalam pelarasan, contohnya insurans, susut nilai dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga kita selesaikan maklumat tambahan iaitu selesaikan pelarasan. Kalau boleh kita buat terus dalam kertas soalan tu supaya tak tertinggal ya, tidak tercicir item-item nanti bila kita sediakan penyata kewangan. Okey, kemudian kita jawablah arahan soalan dan kita hati-hati dengan format, sama ada dia suruh dalam bentuk akaun atau bentuk penyata. Okey, sekarang kita tengok soalan. Soalannya cikgu ambil daripada soalan yang cikgu beri sebelum cuti PKPB hari tu, iaitu soalan nombor 1. Ya, soalan nombor 1. Okey, yang ni. Soalan nombor 1. Okey, kita baca betul-betul. Ada diberi imbangan duga. Tempohnya pada 31 Disember 2014. Itu imbangan duga yang dah diberi. Kemudian ada maklumat tambahan. Ada maklumat tambahan ya, 1 sampai berapa tu? 5. Kemudian ini arahan soalan dia. Okey, sekarang kita pergi terus kepada maklumat tambahan. Apa yang disebut di sini ialah inventory akhir pada 31 Disember pada harga kos 4112 dan pada harga pasaran 5120. Okey. Jadi cikgu dah cakap dulu kita ambil nilai yang rendah. Mana rendah? Ini rendah. So bulatkan. Okey. Kemudian yang kedua, sewa tahunan sepatutnya 4,200. Kita naik atas, kita tengok sewa. Sewa berapa? 3850. Dan sewa di sini sebelah kredit. Jadi ini adalah hasil. Sepatutnya kita terima 4200, tapi kita hanya terima 3850. So ada sewa yang belum kita terima. Ataupun kita panggil dekat sini apa? Sewa belum terima. Jadi sewa belum terima ni berapa? Macam mana nak kira berapa? So kita ambil kalkulator. 4200. Banyak ni kosong. 420 tolak 3850. So 350 ni adalah sewa apa? Sewa belum terima. Jadi terus kita buat dekat soalan. Tengok cikgu dah buat satu. Buat dalam bracket 3850 tambah 350. Okey. Jadi kita dapat berapa? Dapat 4200. Kita potong 3850, kita letak 4200. Jadi bila ada pelarasan mesti ada dua catatan. Satu debit, satu kredit. Okey, cikgu bagi tip Sini kredit kan? Sini kredit. Kita tambah. Kalau tambah, dia mesti sama. Kredit dengan kredit. So, ini 350 ni adalah kredit di sini. So, lawannya mesti debit. Okey, debitnya ialah, kita terus tulis, sewa belum diterima. Okey, debit kan? Debit. Kita ambil debit sebelah atas ni tadi, kita sambung kat bawah berapa? 350. So ada kredit, ada debit. Cukup. Okey, yang ketiga, seorang akaun belum terima telah diisytiharkan muflis dan hutangnya 120 menjadi hutang lapuk. ABT diisytiharkan muflis, hutang lapuk. Jadi kita cari ABT. Mana ABT? Ni ABT. Okey. ABT dan ABB. Ni ABT, ni ABB. Jadi dia kata muflis. Jadi ABT ni kita kena tolak dengan 120. Jadi 250 ABT ABT
2560 tolak 120. Cancel yang ni. So kita tolaklah. 2560 tolak 120. 2440. Tolak ni cancel ni kita tulis 2440. Okey. Okay, ini debit. Ni debit. Betul? Ni debit. Ini tolak. Ini mesti kredit sebab tolak. Okey. Bila sini kredit, pasangan dia apa? Hutang lapuk. Sini tadi kredit. Sini mesti debit. 120. Ni. Boleh? Okey. Mesin disusun nilai 120 tahun atas kos. Okey, formula dia atas kos. So kita kira berapa? Cari mesin, mana mesin? Tu dia. 16,000 darab 20/100. Tak payah tolak susut nilai sebab dia atas kos. Garis lurus So kita akan dapat berapa? 16 darab 20%. 3200. 3200. Jadi, apa pasangan yang kita belajar? Kalau susut nilai, debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. So, cari. Ada tak susut nilai kat sini? Tak ada. So, kena tambah. Tambah susut nilai mesin. Okey. Susut nilai mesin 3200. Lagi satu, kredit susut nilai terkumpul mesin ni. Okey, kita tengok berapa? 800. So 800 tambah 3200. So jadi berapa? 4,000. Okey. Habis. 3 habis. 4 habis. Okey. Sekarang kita pergi kepada alat tulis yang masih belum digunakan 50. Alat tulis. Mana alat tulis tu? 225. Alat tulisnya 225 pada awal tempoh. Akhir tempoh tinggal 50. So, berapa susut nilai dia? Kira susut nilai dia. 225 tolak 50. Susut nilai dia 175. Jadi, mesin dekat sini. Mesin pula. Apa tu? Alat tulis. Okey, alat tulis dalam kurungan 225 tolak 175. Sebab kita nak dekat sini jadi berapa? 50. Okey? Jadi sini apa? Susut nilai alat tulis. Berapa? 175. Okey, selesai dah. Dah selesai kita punya pelarasan. Lepas tu, apa kita buat? Kita sediakan penyata penyata pendapatan. Okey. Berdasarkan maklumat yang kita dah buat dekat soalan ni, kita sediakan penyata pendapatan. Okey, cikgu sediakan dah penyata pendapatan. Kita tengok penyata pendapatan yang cikgu buat ni. Jangan lupa tajuk dia, Pustaka Ceria, penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey. Awak tengok dekat situ, kita masukkan penyata pendapatan adalah gabungan daripada akaun perdagangan dengan akaun untung rugi. Jadi akaun perdagangan dua komponen, iaitu apa tu? Komponen apa? Ini satu komponen. Okey, kemudian ini sampai sini.
Ni komponen 1, ni komponen 2 untuk akaun perdagangan. Kemudian ni komponen 1, ini komponen 2 untuk akaun untuk rugi. So, tengok. Jualan, tolak pulangan, dapat jualan bersih, tolak kos jualan. Awak masukkan nilai-nilai yang baru ya, yang telah kita buat pelarasan semua. Okey, awak boleh cek. Awak buat dulu, kemudian cek dengan jawapan cikgu. Kemudian akan perolehi kos jualan di akhir. Okey, ini apa nama dia? Kos jualan. Ini namanya apa? Ini kos barang untuk dijual. Yang ini pula, ini ialah kos belian. Okey. Dan turun sampai kos jualan, kita senaraikan hasil. Hasil kita nampak dah jadi 4200. Pelarasan kita buat dalam kurungan di situ. Nampak ni? 1, 2, 3, 4 pelarasan. Semua ada pengiraan dalam kurungan. Okey, akhirnya awak akan dapat untung kasar 6563. Okey. Okey, seterusnya kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan pada sama ada 5 komponen kan. Komponen pertama, aset bukan semasa. Kita ada satu je, itu mesin. Tolak susut nilai terkumpul. Kita dah cari tadi 4,000. So, kita dapat nilai buku 12,000. Okey. Kemudian, komponen yang kedua, aset semasa. Senaraikan semua aset semasa. Senaraikan semua aset semasa. Kalau ikut soalan ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aset semasa dekat situ. Cuba tengok pelarasan kita ya. Akaun belum terima. Dah ada pelarasan. Akaun belum terima kita tadi pelarasannya apa? Akaun belum terima yang sedia ada tolak dengan hutang. Hutang lapuk. Hutang lapuk kita 120. Boleh juga kita buat dalam bracket. Ni akaun belum terima kita. Mana soalan tadi? Akaun belum terima kita. Soalan tadi? Ni soalan. $2,560. 2,560 tolak 120. Itu pelarasan kita tadi. Sebab ada hutang lapuk. Okey, ada seorang penghutang diisytiharkan muflis. Okey. Kemudian ada bank. Alat tulis kita tengok dah jadi 50. Ya, sebab ada apa? Susut nilai. Okey. Kemudian sewa belum diterima. Jangan lupa sewa belum terima. Yang 350 tadi yang kita dah tambah daripada sewa yang sepatutnya kita terima. So, sewa belum terima, kita masuk dalam komponen aset semasa. Okey. Jadi, kita jumlahkan semua aset. Kita senaraikan bawahnya liability semasa. Ada satu je dalam soalan ni, iaitu akaun belum bayar. Tak ada pelarasan, kita tulis saja, masukkan saja nilai yang diberi dalam soalan sama. So, aset semasa tolak liability semasa, apa kita dapat? Modal kerja. Okey. Aset semasa tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Okey, modal kerja. Kenapa tak ada buat kat sini ni?
Okey, cuba cari modal kerja kat situ. Ya, awak tolakkan. Kemudian akhir sekali, ya, awak akan balancekan dia dengan equity pemilik, modal awal tambah untung bersih yang kita dapat tadi. Kemudian kita tolak dengan ambilan. So cikgu saja tinggalkan ke tempat kosong kat situ. Tengok balance tak. Ya. Sepatutnya dia mesti balance. Kalau tak balance, ada kesilapan yang awak dah buat di atas-atas tu, kena cek semak semula. Okey. So jawapan untuk soalan yang kedua. Ni soalan yang pertama Ni soalan pertama. Awak boleh, kalau awak dah buat, awak semak je. Kemudian teruskan kepada soalan yang kedua. Kemudian cikgu akan cek dalam buku teks, sebab kita tak sampai lagi tajuk ni sebelum ni. Cikgu akan cek dalam buku teks. Cikgu akan masukkan dalam Telegram soalan yang sepatutnya awak buat selepas soalan yang kedua. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh terus kontak cikgu dalam Telegram. Cikgu akan cuba jawab. Dan kalau ada kawan-kawan yang tahu pun, boleh jawab. Tak ada masalah. So, kita adakan perbincangan dalam Telegram tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat mencuba. Tolong gunakan masa dengan baik. Okey, itu saja. Jaga kita. Stay safe. Assalamualaikum.